Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena terus bersama dengan saya dalam channel Nazilin Unity ini. Terima kasih karena menyokong saya. Dan hari ini, isu yang paling hangat ialah mengapa perjanjian MOU ataupun MOU yang ditandatangani oleh Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan Malaysia ini benar-benar ditakuti oleh Muhyiddin Yassin dan juga Hadi serta Perikatan Nasional. Saya akan jelaskan kepada Anda daripada minit pertama sampai minit yang terakhir mengapa Muhyiddin Yassin takut sangat dengan MOU ini dan apa akan jadi kepada Muhyiddin Yassin dan Hadi selepas MOU ini. Oleh sebab itu, share video ini dan juga berikan komen kamu tentang ulasan kali ini. Saudara-saudara, dengan MOU tersebut, bolehlah dikatakan bye-bye Perikatan Nasional, bye-bye Muhyiddin dan bye-bye Hadi Awang. MOU kali ini menjamin Anwar tidak terancam selama 5 tahun. Saudara-saudara sekalian, tidak disangkal lagi. Perjanjian persefahaman yang dimeterai petang tadi melibatkan semua parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan adalah jaminan kukuh untuk Anwar Ibrahim mampu kekal tanpa terancam sehingga PRU16 akan datang. Selain Anwar yang mewakili Pakatan Harapan PH, Pengerusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, Premier Sarawak Abang Johari Abang Upeng dan juga Presiden Warisan Safi Afdal turut hadir pada majlis menandatangani perjanjian yang diadakan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya itu. Perjanjian persefahaman berkenan ditandatangani oleh Setiausaha Agung Gabungan Politik masing-masing iaitu Saifuddin Nasution Ismail mewakili PH, Zamri Abdul Kadir Barisan Nasional, Alexander Nanta Linggi GPS dan Masidi Manjun GRS serta Lorito Espadua Junior Warisan. Inti terpenting dalam perjanjian tersebut, saudara-saudara, ialah yang memungkinkan Anwar tidak terancam selama ini ialah ia mewajibkan semua ahli parlimen gabungan politik dalam kerajaan perpaduan untuk menyokong usul undi percaya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri dan rang undang-undang perbekalan selama 5 tahun. Ia menuntut setiap parti dan pihak mengundi untuk menyokong Anwar selaku Perdana Menteri dalam usul-usul berkait dengan usul percaya, perbekalan dan atau apa-apa usul berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan. Perjanjian itu juga menetapkan setiap parti dan pihak perlu bertanggungjawab untuk menguruskan secara dalaman parti masing-masing bagi memastikan sokongan ahli parlimen untuk mengekalkan kerajaan semasa dalam sebarang undian. Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah memastikan bahawa setiap ahli parlimen mereka mengundi menurut klausa 4 dalam kurungan E di atas. Kegagalan, keengganan atau kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu kepada parti itu yang dianggap sebagai peletakan jawatan dan atau pemberhentian daripada menjadi ahli parlimen dan bahawa kerusi beliau dikosongkan. Demikian antara petikan kandungan perjanjian itu. Ia juga menyebut sebuah majlis perundingan dan timbang tara yang dianggotai oleh wakil-wakil yang diperakukan oleh parti-parti utama iaitu PH, BN, GPS, GRS dan Warisan diwujudkan untuk memastikan segala terma-terma yang dipersetujui dilaksanakan dengan cermat dan teratur. Ini agar kerajaan berpandukan ataupun kerajaan perpaduan Malaysia ini dapat beroperasi dengan stabil dan berkesan tanpa menjejaskan dasar, polisi dan orientasi parti-parti yang bersetuju untuk membentuk kerjasama tersebut. Sebarang perselisihan dan salah faham hendaklah diselesaikan secara harmoni melalui majlis ini, kata perjanjian itu lagi. Perjanjian itu juga menyebut bahawa pembentukan Jemaah Menteri terdiri daripada 28 orang menteri atau apa-apa jumlah yang dianggap
praktikal, dan berkesan. Portfolio jemaah menteri hendaklah diagihkan oleh Perdana Menteri setelah melalui perbincangan dengan ketua-ketua parti yang lain. Pembahagian portfolio jemaah menteri dan pengerusi jawatan kuasa pilihan khas hendaklah berkadar dengan jumlah ahli parlimen setiap parti yang membentuk kerajaan. Petik perjanjian itu seterusnya. Dengan kandungan perjanjian yang begitu teliti itu, Anwar bukan sahaja dilihat tiada masalah melepasi undi percaya pada 19 Disember ini, malah diberi jaminan untuk kekal mentadbir negara dengan stabil sehingga PRU 16 yang dijangka pada 2027 akan datang. Bahkan, hampir pasti juga, sokongan majoriti 2/3 akan diperolehnya dalam undian usul percaya nanti. Dalam erti kata lain, maka bolehlah diucapkan bye-bye kepada Perikatan Nasional, Bersatu, PAS, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan lain-lain pemimpin yang berhasrat mahu menebuk atap kerajaan perpaduan yang dititahkan Agong ini di pertengahan jalan. Mereka kini tiada pilihan selain perlu menghadapi perjuangan sebagai blok pembangkang untuk tempoh 5 tahun mendatang ini dengan penuh reda, sabar, dan jiwa yang tenang. Sementara itu, Anwar menyifatkan pemeteraian perjanjian persefahaman ini sebagai detik bersejarah dalam politik negara serta mempunyai hala tuju jelas dalam memastikan kerajaan yang stabil dan mampu menumpukan kepada takbir urus yang baik dan membangunkan ekonomi. Kita capai persefahaman atau mufakat dengan hala tuju jelas membangun negara, menjamin supaya sistem stabil dan tumpu perhatian untuk mengangkat martabat negara kita sebagai negara yang maju. Dalam memorandum ini, saya ingin jelaskan yang disepakati bukan soal kedudukan atau habuan, tetapi dasar berasaskan tata kelola yang baik dan memacu ekonomi secara segar dan meyakinkan. Saya telah diberikan kepercayaan serta terharu dengan bentuk sokongan dan juga komitmen bersama sebagai satu pasukan mantap kerajaan perpaduan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Anwar lagi, perjanjian itu juga akan membolehkan mereka menghadapi apa jua permasalahan di parlimen dan di luar dengan satu suara, iaitu Kerajaan Perpaduan Malaysia. Selain mengutamakan tata kelola yang baik dan ekonomi, Anwar berkata tumpuan mereka juga adalah kepada Perjanjian Malaysia 1963 serta pembangunan dan dasar di Sabah dan Sarawak. Ketika ditanya sama ada memorandum itu akan memastikan kerajaan yang stabil dan berkekalan untuk 5 tahun akan datang, Anwar berkata beliau begitu bersemangat dengan kepercayaan dan komitmen yang diberikan oleh parti-parti yang terlibat dalam memorandum itu. Menurutnya, rundingan itu tidak begitu sukar kerana masing-masing boleh bersetuju dengan parameter dan dasar bersama. Ditulis oleh Sabudin Husin, diubah suai oleh Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Saya dah terangkan kepada anda semua tentang isu dan juga isi tersirat daripada MOU yang telah ditandatangani kemarin. Rupa-rupanya inilah yang paling ditakuti oleh Muhyiddin, Hadi, dan Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen kamu. Bye-bye.